Inilah berita utama hari ini. Buat pertama kalinya dalam tempoh hampir 7 tahun, harga flat jualan semula HDB mencatat kejatuhan. Khidmat kenderaan ulang-alik awam tanpa pemandu mula beroperasi di Punggol, iaitu yang pertama seumpamanya di Singapura. Juga mula dilancarkan hari ini ialah skim pulangan bekas minuman BCRS, namun ia didapati kurang mendapat sambutan. Salam sejahtera. Buat pertama kalinya, saudara, dalam tempoh hampir 7 tahun, harga flat jualan semula HDB merosot. Bagi suku pertama tahun ini, ia susut 0.1% setelah 5 suku tahun berturut-turut mencatat pertumbuhan lebih perlahan atau mendatar. Demikian menurut anggaran awal yang dikeluarkan HDB. Dengan prospek ekonomi yang lebih tidak menentu, HDB menggesa para pembeli supaya lebih berhemat apabila mengambil pinjaman perumahan. Buat masa ini, lebih banyak flat bina ikut tempahan atau BTO akan muncul di strata pulau sebagai sebahagian daripada usaha pemerintah meningkatkan bekalan dan mengurangkan tekanan ke atas harga flat jualan semula. Pada Jun ini, kira-kira 6,900 flat BTO akan dilancarkan menyumbang kepada hampir 50,000 unit yang dirancangkan bagi tahun 2025 hingga 2027. Dengan lebih banyak bekalan yang tersedia, ini antara faktor yang menyebabkan harga flat jualan semula merosot pada suku pertama tahun ini. This improves accessibility by giving buyers a chance to enter these locations through new flats, rather than competing solely in the resale market. As more of such projects are introduced, it helps to ease pressure on the resale market as well, especially in the long run. Transaksi flat jualan semula juga jatuh 4,5% berbanding tempoh yang sama tahun sebelumnya, menunjukkan permintaan yang semakin merosot. Pada masa yang sama, lebih banyak flat mencapai tempoh pendudukan minimum atau MOP tahun ini. Ini lantas menambah bekalan jualan semula dan memberi pembeli lebih banyak pilihan. Namun begitu, para penganalisis percaya harga flat mungkin terus naik secara sederhana kerana pendapatan yang bertambah mendorong permintaan flat. Jika anda berada di Punggol, anda mungkin mahu mencuba sendiri khidmat kenderaan ulang-alik tanpa pemandu, iaitu yang pertama seumpamanya di Singapura. Buat masa ini, khidmat itu percuma sehingga pertengahan tahun dan anda boleh menempah tempat duduk secara online. Setelah itu, setiap perjalanan dijangka berharga $4, tambang yang mungkin agak tinggi bagi sesetengah penumpang. Sepanjang fasa permulaan ini, operator keselamatan turut berada di dalam bas. Latihan juga sedang dijalankan untuk operator kawalan jauh yang akan belajar memantau bas-bas ini daripada satu pusat arahan. Waktu percubaan ini akan membolehkan syarikat-syarikat pengendali khidmat ini mengumpul maklum balas penumpang serta data penggunaannya. Ini agar ia dapat membantu menyelaras piawai perkhidmatan dan harga pengendalan. I heard it's about $4 at the moment for each ride. I wouldn't be so sure about that. But if we find a way to reduce the cost further to something that's affordable, then it should be fine. I think that maybe the price is a constraint because of the fact that if it's $4 per ride, right, it's going to be quite pricey. So if maybe the price is a bit lower, definitely we'll consider taking this ride. Bagi ramai orang, pengalaman menarik ini alasan yang cukup untuk mencubanya. Buat masa ini, hanya 2 daripada 3 laluan sedia beroperasi pada hari-hari biasa antara 9.30 pagi hingga 5.30 petang. Tempat duduk boleh ditempah menerusi aplikasi Grab. Sehingga kini lebih 1,000 orang sudah pun membuat tempahan untuk beberapa minggu akan datang. Sejak Januari, lebih 1,000 penumpang sudah mencuba perkhidmatan ini dan memberikan maklum balas. Kenderaan-kenderaan langsung secara perlahan. Ini bermakna semua botol dan tim minuman yang layak hanya akan dipasang label yang betul selewat-lewatnya Oktober ini. Agensi-agensi ramalan cuaca keluarkan amaran bahawa satu krisis jerebu besar-besaran boleh berlaku di Asia Tenggara pada bulan-bulan mendatang. Kami bawakan perinciannya selepas ini.
Saudara, perang kini masuk hari ke-33 dan bahang pertempuran masih terus hangat. Ini antara perkembangan terkini yang berlaku. Sekurang-kurangnya 14 penduduk Israel dilaporkan cedera di bahagian tengah negara itu dalam satu serangan peluru berpandu Iran. Seorang warga Bangladesh di Emirat Arab Bersatu pula maut setelah terkena serpihan serangan drone Iran yang dipintas pihak berkuasa UAE di Fujairah. Perdana Menteri Australia dalam satu ucapan ke seluruh negara hari ini memberi amaran bahawa bulan-bulan akan datang dijangka sukar sedang harga minyak menjulang naik. Ucapan ke seluruh negara seperti itu lazimnya dibuat untuk perkembangan sangat besar bagi rakyatnya. Perdana Menteri Britain Keir Starmer pula dalam sidang medianya berhubung kebimbangan mengenai kos tenaga menekankan bahawa kesan perang Timur Tengah sekarang akan menjejas masa depan negara itu. Beliau sekali lagi menekankan bahawa ini bukan perang Britain dan Britain tidak akan terbabit. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump berkata Amerika Syarikat akan meninggalkan perang dengan Iran dalam tempoh 2 hingga 3 minggu akan datang. Beliau menambah bahawa Tehran tidak perlu mencapai perjanjian untuk menamatkan perang tersebut. Pertempuran boleh tamat walaupun Selat Hormuz kekal ditutup, kata beliau. Komen itu dibuat menjelang ucapannya ke seluruh negara mengenai perang itu yang dijangka disampaikan pagi esok waktu Singapura. We'll be leaving very soon, and if France or some other country wants to get oil or gas, they'll go up through the Strait and Hormuz Strait. They'll go right up there and they'll be able to fend for themselves. I think it'll be very safe, actually, but we have nothing to do with that. What happens in the Strait, we're not going to have anything to do with, because these countries, China will go up and they'll fuel up their beautiful ships and they'll leave and they'll take care of themselves. There's no reason for us to do it. Kenyataan terbaru Encik Trump mengenai perang itu dibuat ketika Setiausaha Pertahanan Amerika Pete Hegseth menegaskan bahawa beberapa hari akan datang akan menjadi detik penentu. Beliau memberi amaran bahawa perang akan menjadi bertambah sengit jika Tehran enggan mencapai perjanjian. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi mengesahkan bahawa ada hubungan secara langsung dengan utusan khas Amerika Steve Witkoff, tetapi ia bukan bersifat rundingan. Secara berasingan, Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio pula menegaskan bahawa Washington akan meneliti semula hubungannya dengan NATO selepas perang berakhir. Bercakap kepada Fox News, Encik Rubio menyifatkan Pakatan Pertahanan Barat itu umpama jalan sehala selepas beberapa anggota NATO enggan memberi Amerika akses kepada pangkalan tentera mereka. Dia berkata penolakan mereka menimbulkan persoalan tentang nilai NATO kepada Amerika Syarikat. Berhubung Perang Timur Tengah, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB memberi amaran bahawa perang yang berterusan menjejas kiriman bantuan makanan di seluruh dunia serta menggugat golongan yang memerlukan. Menurut Program Makanan Sedunia WFP, kira-kira 70,000 tan metrik bahan bantuan terjejas dengan sejumlah bekalan tersangkut di beberapa buah pelabuhan. Jumlah itu dianggarkan cukup untuk memberi makan kepada lebih 800,000 orang untuk selama 3 bulan. WFP menambah pihaknya tidak menghantar makanan melalui Selat Hormuz, tetapi gangguan yang tercetus mendorong kenaikan kos bahan api, menjejas laluan perkapalan dunia dan melengahkan jadual pelayaran. Sebilangan negara di Timur Tengah termasuk Yaman, Syria, Lubnan dan Palestin bergantung kepada bantuan makanan sedemikian. WFP juga mengirim bantuan ke Afghanistan di mana 17 juta penduduk bergantung kepada bantuan makanan dari luar. Bank Negara Malaysia menjangkakan ekonomi negara tahun ini akan berkembang antara 4 hingga 5%. Ini bagaimanapun lebih perlahan berbanding 5.2% yang dicatatkan tahun lepas. Menurut Bank Pusat Malaysia itu, daya tahan domestik dan ekspor yang dipelbagaikan akan membantu negara berdaya tahan terhadap cabaran luaran, terutama sekali kesan perang Timur Tengah. Gubernur Bank Negara Malaysia berulang kali menekankan bahawa Malaysia memasuki era ketidaktentuan tenaga global tetapi dengan kedudukan yang cukup kukuh. Ini disokong oleh permintaan domestik yang kuat serta daya tahan pelaburan dan ekspor yang kukuh terutama sekali dalam sektor teknologi. Malaysia menurut beliau masih boleh mencatat pertumbuhan ekonomi 5% tahun ini. Ini sekiranya harga minyak mentah tidak melepasi paras $110 Amerika setong.
baseline is at between 70 to 90 US dollar per barrel. For your information, the year to date is $77 per barrel. And so this is the average for the year. Our likely scenario looks between 90 to 110 US dollar per barrel. And given the potential likely scenario and the baseline, our economy is able to push. Namun ini tekan beliau kebanyakannya bergantung kepada berapa lama dan berapa teruk kesan perang kepada pengguna. Agak risau lah sebab apa, minyak naik, pendapatan kita tak naik kan. Bila pendapatan kita naik, tak naik, macam mana kita nak spend kan. Risau siapa yang tak risau, sebab kita takut mungkin macam contoh panic buying, orang akan buat pembelian panic buying itulah. Bank Negara mengandaikan krisis Timur Tengah akan berlarutan antara 1 hingga 3 bulan. Agensi-agensi ramalan cuaca mengeluarkan amaran bahawa satu krisis jerebu besar-besaran boleh berlaku di Asia Tenggara pada bulan-bulan mendatang. Ini di tengah-tengah kemarau dan bertambahnya titik panas. Bloomberg melaporkan bahawa bilangan titik panas di seluruh Indonesia dan Malaysia adalah yang tertinggi dalam tempoh 7 tahun. Pusat Meteorologi Khusus ASEAN melaporkan bahawa lebih 800 titik panas dilaporkan di Malaysia dan Indonesia dengan data satelit terkini menunjukkan bahawa bilangannya terus meningkat. Indonesia kini memerangi kebakaran belukar dengan lebih awal, dengan wilayah Riau sahaja menyaksikan lebih 2,700 hektar belukar terbakar sehingga penghujung Mac. Jumlah itu seganda lebih banyak berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Dalam pada itu, Chiang Mai di utara Thailand kini mungkin disiarkan sebagai zon bencana setelah ia diselubungi asap tebal ekoran kebakaran hutan dan pembakaran tanaman. Pada suatu ketika semalam, destinasi pelancongan Thailand itu menduduki tangga pertama sebagai bandar paling teruk pencemarannya di dunia. Ini setelah tahap pencemaran PM2.5 di bandar itu melebihi 7 kali ganda had yang disarankan Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO. Kebakaran hutan belukar yang menyebabkan jerebu merupakan fenomena yang berlaku hampir saban tahun di Asia Tenggara. Lantaran itu, perbuatan membakar hutan hampir keseluruhannya diharamkan, bagaimanapun menguatkuasakannya cukup mencabar. Keadaan menjadi lebih meruncing semasa musim kering apabila tanah gambut menjadi lebih mudah terbakar. Satu lagi usaha dilakarkan bagi peringkat mutu latihan optometri di Singapura. Kami bawakan laporannya selepas ini dan juga pandangan seorang pelajar yang meraih manfaatnya. Masih lagi bersama berita. Saudara Politeknik Ngee Ann dan syarikat keluar produk penjagaan mata dari Perancis, EssilorLuxottica, memeterai satu memorandum persefahaman atau MOU semalam yang bagi mempertingkatkan mutu latihan optometri di Singapura. Di antara usaha yang bakal dilaksanakan termasuk latihan optometri menerusi kurikulum diperkaya serta teknologi oftalmologi dibantu AI. Sebuah magma latihan turut dilancarkan yang direka menyerupai persekitaran klinik sebenar. Buat pelajar tahun pertama Diploma Optometri NP Muhammad Akil Zafir Azli, kemudahan ini memperkukuh kemahiran klinikal sebelum melangkah ke alam pekerjaan. Dengan mempunyai akses kepada Vision Suite ini, saya dapat exposure kepada peralatan yang industry standard, relevant dan juga yang most up to date. Ini akan membuat transisi saya kepada internships atau kerja lebih senang kerana saya boleh membuat prosedur-prosedur ini dan tugasan-tugasan saya dengan proficiency yang expected lah.
Minat Aqil bermula daripada pengalaman peribadi apabila adik dan sepupunya memerlukan cermin mata pada usia muda. Saya boleh observe condition seperti hyperopia dan juga myopia are not that uncommon anymore. Dan kanak-kanak yang bermuda 8 tahun dah boleh develop conditions ini. Kerjasama tersebut dijangka membantu melahirkan lebih ramai lulusan optometri. Ini sedang keperluan industri penjagaan mata semakin berkembang. Sebuah kuil Hindu baru akan dibina di Yishun Avenue 3 iaitu kuil Hindu pertama di daerah itu dalam tempoh 20 tahun. Kuil itu dijangka menganjurkan program-program mendekati masyarakat dan kolaborasi antara agama. Menteri Negara Kebudayaan, Masyarakat dan Belia Dinesh Vasu berkata, saling memahami rutin dan agama satu sama lain akan sangat membantu dalam membina masyarakat berbilang budaya yang lebih kukuh di negara ini, yang akan mula dibina pada Ogos atau September ini. India hari ini melancarkan gerakan banci penduduk terbesar di dunia dan yang pertama baginya dalam lebih 15 tahun. Sekitar 3 juta pegawai terlibat dalam operasi itu yang dijangka mengambil masa setahun untuk diselesaikan. Dengan lebih 1 bilion penduduk, India menghadapi cabaran semakin meningkat dalam menyediakan bekalan elektrik, makanan dan perumahan kepada penduduknya. Hasil banci tersebut diharap akan menyumbang kepada penggubalan dasar lebih baik. Saudara, perang di Timur Tengah yang telah berlarutan lebih sebulan kini mula memberi kesan kepada ekonomi global, terutama perniagaan termasuk di Singapura. Gangguan terhadap laluan perdagangan utama dunia menyebabkan penghantaran barangan dari rantau itu semakin tidak menentu. Satu contoh adalah perniagaan milik Encik Reza Fotohi yang membawa masuk permaidani dari Iran ke Singapura sejak lebih 30 tahun lalu. Permaidani itu dibekalkan untuk pengguna biasa serta beberapa masjid Singapura. Dalam keadaan semasa, aliran bekalan yang sebelumnya lancar kini mula terganggu. Penghantaran menjadi lebih perlahan dan tempoh menunggu semakin panjang. Keadaan ini sebahagiannya berpunca daripada ketidaktentuan di Selat Hormuz, laluan penting bagi perdagangan global. Walaupun berdepan cabaran, Encik Reza tetap berusaha menyesuaikan diri dalam situasi yang tidak menentu ini. The closure of that area definitely will delay business, delay shipment arrival. All the other alternative is we get from other sources, or maybe for example, there will be longer time and more cost involved. The supplier can send through land to West Iran, which is is Turkey, and from Turkey comes from the other side of the shipping line in whole concept. And definitely, as what I said, can be longer time and higher cost. If it's going to be longer time, it's definitely going to be more than 1 month. Selain perdagangan, episod Detik Gejolak Timur Tengah turut meninjau kesan-kesan lain Perang Timur Tengah ke atas Singapura. Episod tersebut boleh anda saksikan selepas siaran berita nanti. Dan dengan semua laporan itu tadi, sekian berita untuk malam ini sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.